Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi tentang bagaimana untuk kita mengetahui bahawa diri kita ini ada ciri-ciri kekasih Allah Ta'ala ataupun disebut waliullah. InsyaAllah saya cuma nak kongsikan satu ciri-ciri sahaja untuk video kali ini, kerana mungkin ia mudah untuk kita hadap. Baik, bagaimana untuk kita mengetahui bahawa diri kita, bukan orang lain, diri kita sendiri adalah kekasih Allah ataupun waliullah? Sebab cuma kita yang merasakan tentang ciri-ciri ini. Dia bukan dengan penampakan dengan mata zahir, dia lebih kepada perasaan hati sanubari sendiri. Baik, dalilnya kita pergi terus pada dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang bermaksud, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Pada ayat ini Allah Ta'ala memerli orang Yahudi, tetapi natijahnya dan ibrahnya, manfaatnya ayat ini kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kamu klaim, jika kamu mendakwa, in za'amtum annakum, sesungguhnya kamu semua orang-orang Yahudi itu awliya'u lillahi min dunin nas, adalah kekasih-kekasih Allah selain daripada manusia. Maknanya Allah Ta'ala beritahu, jika kamu ni orang-orang Yahudi mendakwa diri kamu semua ni kekasih-kekasih Allah selain daripada manusia yang lainnya, apa Allah Ta'ala nak sampaikan tu? Fatamannawul maut, maka bercita-citalah, maka berharaplah untuk mati. Nampak tak? Poin ni kat sini. Inilah ciri-cirinya. Fatamannawul maut, maka bercita-citalah, maka berharaplah untuk mati. In kuntum sadiqin, jika kamu ni orang-orang yang benar, wahai orang Yahudi. Kalau kamu orang yang benar, yang betul, bercita-citalah, berharaplah untuk mati. Adakah ayat ini untuk menyuruh kita supaya minta mati cepat? Tidak, tetapi menunjukkan bahawa maksud yang tersirat pada ayat ini ialah kekasih-kekasih Allah ini di dalam hati sanubarinya sentiasa berharap untuk mati dengan secepatnya. Kerana apa? Kerana tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kekasih sejati, iaitu Tuhan sekalian alam ini. Bukan kerana berputus asa dengan kehidupan atau merasakan kehidupan ini penuh dengan kekecewaan. Ia berbeza. Ada orang yang pertama yang kita sebut dengan kekasih-kekasih Allah ini, orang yang sentiasa menginginkan kematian
disebabkan kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah disebabkan orang-orang yang berputus asa dan kecewa dengan kehidupannya. Dua perkara yang berbeza. Jadi pada ayat ini kita melihat kepada maksud yang tersirat. Kerana ayat Quran ini dia bahasanya begitu puitis, bahasa yang tinggi. Bukan macam dalam buku-buku kita, buku-buku teks yang terus kepada pendetailan. Kalau dalam buku teks tu dia lebih macam ni, ciri-ciri wali Allah 1, 2, 3. Tak, ayat Al-Quran dia lebih kepada bagaimana kita mentadabbur ayat itu, bagaimana kita mengkaji, memikirkan. Sebab itu saya secara peribadi adalah lebih menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan, jika membaca Al-Quran tidak perlu membaca dengan laju, dengan mengejar juzuk, mengejar berapa helai, berapa muka surat. Tak perlu. Biar sedikit tetapi dengan kefahaman yang tinggi. Saya mengesyorkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan Al-Quran perkata, kerana ia lebih mudah untuk kita memahami bahasa Arab itu sendiri, selain kita bertanya kepada orang-orang yang mahir. Itu adalah satu perkara yang penting. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita memahaminya. Apa guna kalau kita membaca sehari 30 juzuk sekalipun, tapi satu benda yang apa pun kita tidak faham adalah satu kerugian dari sudut keilmuan. Dari sudut pahala tak ada masalah. Pahala Tuhan Maha Pemurah. Bukan setiap ayat, setiap huruf itu ada pahalanya. Kita pergi terus kepada ayat yang seterusnya. Selepas daripada Allah Ta'ala memerli orang Yahudi supaya mereka ini meminta mati dengan segera. Ayat selepas ini menunjukkan kenapa orang Yahudi ini takut untuk mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan tidak sekali-kali mereka itu, orang Yahudi itu, bercita-cita atau berharap untuk mati abadan, selama-lamanya. Kalau boleh mereka nak hidup selama-lamanya. Kenapa? Kerana takut mati itu. Sebab apa? Bima qaddamat aydihim, kerana dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Seperti mana yang kita maklum bahawa orang Yahudi ini dengan kejahatannya itu menyebabkan mereka itu takut sangat untuk mati. Kerana mereka tahu apa yang mereka akan dapat selepas daripada kematian itu. Begitu juga kita. Kenapa kita takut mati? Adalah kerana apa yang telah kita perbuat. Betul tak? Jadi, bagaimana untuk kita gembira dengan menyambut kematian? Caranya, sediakan payung sebelum hujan. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.